Jamaah yang berbahagia, halaman 488 minggu lalu sudah kita bahas sikit, kita ulang balik supaya kita lebih ingat, yaitu tentang fadilah, tentang keutamaan solat yang kita kerjakan. Dah dapat 488, betul kan? Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Dawud, dari Muhammad bin Ahmad Al-Khatib An-Naisaburi, dari Abu Amr Ahmad bin Khalid Al-Hurani, dari Yaqub bin Yusuf, dan Muhammad bin Ma'an, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu mardatul li rabbi tabaraka wa ta'ala. Salat itu merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, sedikit kita kupas di sini, walaupun dah kita kupas Jumat lalu, tambah sedikit. Jadi ketika kita solat, yang kita tuntut apa? Yang kita harapkan apa? Ridha Allah. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah, itu kuncinya ada pada solat. Kalaulah seorang anak dituntut untuk mendapatkan ridha orang tua, kalaulah seorang istri dituntut untuk mendapatkan ridha suami, apatah lagi seorang hamba seperti kita tentu lebih menuntut ridha Allah. Jemaah boleh bayangkan tak, kalau kita tinggal di rumah mak, tapi mak tak suka kita, macam mana? Tak betah di rumah tu. Memang dikasih makan, makanlah, ambil, tapi dia tak nak cakap, diam aja. Macam mana? Macam mana perasaan seorang isteri duduk serumah dengan suami, tapi suami tak ridha? Macam mana? Satu ngadap Safa, satu ngadap Marwah. Macam mana? Tak pernah tawaf, ya kan? Tak sedap. Tinggal serumah dengan suami, tapi suami tak ridha, tak betah. Apatah lagi kita tinggal di bumi Allah. Tinggal di bumi Allah, rezeki Allah yang kasih, nyawa Allah yang kasih, jodoh Allah yang kasih, tapi Allah tak ridha dengan kita. Macam mana? Tak ada nikmatnya. Nah, oleh kerana itu, yang kita tuntut apa? Ridha Allah dalam solat terutama. Makanya saya pernah sampaikan, tinggal jemaah nak mengamalkan atau tidak, itu saja. Kalau orang-orang terdahulu solat, ini orang-orang lama lah, apalagi kalau orang tu mengaji tasawuf, dia tak lupa tu sebelum takbir, saya pernah sampaikan, cuma diulang balik. Sebelum takbir, ingat ya, sebelum takbir dia sebut apa? La maujud illallah. Saya pernah sampaikan, ingat balik. La maujud illallah artinya tidak ada yang wujud lagi kecuali Allah. La ma'bud illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali hanya Engkau ya Allah. La maqsud illallah, tidak ada yang aku maksud kecuali Engkau ya Allah. Tiga. Setelah tiga ni dia baca, baru ditutup dengan ucapan ya, Rasulullah SAW, Ilahi anta rabbi waridokal matlubi. Ilahi, wahai Tuhan yang aku sembah, Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku sembah.
anta rabbi, engkaulah Tuhan yang menciptakan aku. Engkaulah Tuhan yang menciptakan aku. Waridokal matlubi, aku hanya menuntut keridhoanmu. Waridokal matlubi, aku hanya menuntut keridhoanmu. Siapa-siapa nanti yang belum faham, boleh WhatsApp saya, nanti saya tulis di WhatsApp lah. Ya kan? Siapa-siapa, Ustaz tolong jelaskan kalimatnya di WhatsApp Ustaz. Atau nanti saya rekam suara, boleh dengar lah balik. Ya kan? Jadi penting solat. Kenapa? Kerana untuk mendapatkan ridha Allah. Jemaah, kalau Allah dah tak ridha, ini kacau dunia ni. Allah kalau tak ridha apa jadi? Hidup tak berkah, rumah tangga tak berkah, mati pun su'ul khotimah, dalam kubur kena azab, di akhirat masuk neraka. Jadi penting ridha Allah ni. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah, maka dengan cara solat. Jadi kalau ada orang tidak solat, kecuali perempuan lah, datang bulan. Laki-laki datang apa? Datang gila dia. Kalau ada lah orang tak solat, sementara dia sengaja tinggalkan solat, berarti dia tidak mau ridha Allah. Sebaliknya dia cari apa? Murka Allah. Itu satu. Yang kedua, wa hubbul malaikah. Orang yang solat setelah mendapatkan ridha Allah, dia sangat disayangi, dia sangat dicintai oleh malaikat. Malaikat sayang dengan dia, dan malaikat akan selalu mendoakan dia. Kalau malaikat dah doakan kita, insya-Allah Allah akan kabulkan. Ketika kita solat, itu malaikat bukan main happy dia, senang betul dia, suka betul dia. Bagi dari takbir sampailah kita salam, tak henti-hentinya malaikat mohon pada Allah, ya Allah, ampunkanlah orang ini, ya Allah, ampunkanlah orang yang solat ni, ya Allah. Itu yang kedua, pernah kita bahas. Nah, yang ketiga ni yang belum kita bahas, wa sunnatul anbiya, salat itu perbuatan para nabi, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi tentang solat. Begini, ada yang tanya, kita ngaji yang senang, yang mudah ingat, jangan buat pening kepala pula. Dahlah tengok perangai suami pening kepala, tengok perangai anak pening kepala, tengok ustaz pun lagi pening kepala, ya kan? Tak, kasih yang senang. Ada satu hadis Nabi bercakap tentang ihsan. Ingat baik-baik, ni kalau solat ini jangan lupa ni, yang ini jangan lupa, supaya solat kita insya-Allah baik. Rasulullah mengatakan apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa huwal yarak. Apabila engkau ingin menyembah Allah, termasuk solat, bila engkau nak menyembah Allah, buatlah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau dapat lihat Allah. Kalau tak mampu, dan memang tak mampu, kalau tak mampu melihat Allah dan memang tak mampu, maka yakinlah Allah pasti melihat kamu. Ini dia minimal. Jadi sebelum takbir, hadirkan dulu, bahwa rasakan dulu bahwa Allah pasti tengok aku. Hadirkan dulu. Jangan langsung takbir. Nak ke mana cipak? Laju-laju. Jangan langsung takbir. Hadirkan dulu. Cuba bayangkan, ni kalau kita lah, kata kerja lah,
kerja di elektro, office, ada bos tengok kita sebelah macam mana. Kerja mesti nak baik. Bos tengok, jangan buat main-main, ya kan? Teliti betul kerja, tekun kerja. Kenapa tekun? Kerana bos tengok. Bayangkan kalau ketika kita solat merasakan Allah tengok kita, Allah lihat kita, tu dia. Tapi setan, iblis tu, itu dia kacau tu. Itu jam lah ingat cili padi belum beli, itu jam lah gula belum beli, itu jam lah nak ingat pergi Johor, itu jam semua. Setengah hari cari kunci lemari tak jumpa-jumpa, sekali takbir boleh ingat kunci bawah bantal, tengok. Itu kerja setan. Jadi sebelum takbir, masukkan dulu, hadirkan dulu, Allah pasti tengok aku, satu saja dulu. Nanti kalau dah terbiasa, baru masuk fasa yang kedua. Apa dia? Allah pasti dengar apa yang aku cakap. Itu dia. Satu-satu lah dulu, jangan banyak-banyak sangat. Satu dulu, Cik Pak. Saya banyak-banyak. Kalau itu je kita buat, dah nikmatlah solat tu. Solat Allah, merasa Allah lihat tu. Bayangkan kalau kita solat, saya nak bagi tahu jemaah ni, cakap sini habis sini aja lah, jangan bagi tahu orang tak sedap. Cuba seorang isteri bercakap dengan suami. Dia cakap ni, bang, macam mana soal anak kita? Suami tak pandang muka isteri, dia jawab tapi mata tempat lain. Terserah kau lah, mana yang baik, baiklah, aku ikut je. Tapi bang, budak tu, dia tak pandang muka kita. Agak-agak macam mana perasaan kita? Pasti kita cakap, bang, boleh tak pandang muka saya ni? Bercakap boleh tak pandang muka? Ya kan? Begitulah. Allah marah. Kita solat tapi hati ke lain. Itulah dia. Solat tapi hati ke lain. Macam mana perasaan seorang suami kalau dia bercakap isteri tak pandang muka dia? Marah suami. Apa perasaan isteri? Cakap suami tak pandang, kita pun cakap, bang, dulu kalau cakap pandang muka kita, sekarang tak nak pandang, kan? Biasalah perangai suami. Kalau muda-muda baru kahwin naik motor, isteri cakap, bang sejuk bang, peluk lah, cik, kan? Macam muda-muda naik motor, bang sejuk lah bang, dingin pagi, peluk lah, peluk. Cuba dah tua-tua ni naik motor, cakap lah, bang sejuk lah bang, siapa suruh ikut? Ya kan? Siapa suruh ikut? Rumah dudukkan baik, bagus rumah. Ya kan? Dulu kalau baru kahwin, jalan traffic light pegang tangan, jangan sampai tak lepas, tak lepas. Sekarang tua-tua pegang lah. Kau ni pun terbiar dengan pegang je. Ya, betul lah. Yang ketawa tu terasa. Ya kan? Dulu kalau terlanggar batu, bukan main lagi. Kenapa sayang? Sayang, terlanggar batu bang. Batu siapa punya letak sini barangan batu, ngamuk dengan batu. Cuba sekarang dah tua-tua terlanggar batu. Kenapa sayang? Batu terlanggar bang. Kau tak nampak ke? Buta ke mata kau? Dia kena marah lagi ada. Dia penting, saya ulang balik, penting sekali. Jadi sebelum solat, ya, hadirkan dulu bahwa Allah pasti tengok aku. Nanti akan terasa pelan-pelan dia tak malu, kerana dia malu dengan Allah. Allah tengok apa? Dan Rasulullah SAW itu, jemaah yang berbahagia, ketika kita solat dia sangat senang, sangat suka. Jadi ketika kita solat, pertama ridho Allah kita dapat, yang kedua malaikat suka dengan kita, yang ketiga kita sudah mengamalkan perbuatan Nabi. Ketiga tu. Yang keempat,
wa nurul ma'rifah. Apa itu? Cahaya makrifat, cahaya kepahaman. Artinya kalau kita solat, kita faham tujuan hidup ini apa. Jemaah, kalau saya buat contoh yang mudah, tujuan hidup kita ni apa? Kadang banyak orang tak faham tujuan hidup. Saya kasih contoh mudah, 2 contoh biar faham. Kalau tak faham juga wallahu alam lah. Katalah ada satu, kata saya lah, senang contoh saya lah. Jemaah cakap, ustaz, saya nak masukkan anak sekolah ustaz, tapi duit tak cukup. Kasih duit. Baik ustaz. Ustaz, apa? Beras tak ada ustaz kat rumah. Suami belum gajian. Nah, beli beras. Baik ustaz. Ya kan? Ini contoh lah, contoh mudah. Ustaz, saya sakit lah ustaz, nak pergi hospital, duit tak cukup. Nah, ustaz selalu tolong dia. Ustaz baik dengan dia. Sekarang ustaz buat kad jemputan. Kalau ustaz nak menantu, ni contoh lah. Dia jemput jemaah. Apa perasaan jemaah kalau tak datang? Kata tak nak datang, pasti berfikir, apa kata ustaz nanti kalau aku tak datang? Betul tak? Ustaz tu baik tau. Apa kita minta dia tolong, kita sakit dia doakan dia, kita susah dia tolong, takkan tak datang. Jagalah, nanti tak sedap lah. Ya kan? Kalau tak datang, tak sedap. Tak sedap kalau tak datang. Mesti datang. Sekarang saya tanya, mana baik Allah dengan ustaz? Allah baik ke ustaz baik? Lebih baik? Allah lebih baik kan? Kadang belum minta dia dah kasih. Jodoh dia kasih, nyawa dia kasih, umur dia kasih. Sekarang dia panggil datang menghadap dia, tak datang pun. Macam mana? Allah panggil kan? 1 hari 5 kali datang jemputan dia. Tapi tak nak datang. Ingat Allah tak marah ke? Tu. Kalau ustaz panggil, laju dia datang. Asal tak sedap lah. Ustaz tu baik. Baik ustaz ingat, baik Allah tak ingat. Apa nak jadi kau timah? Ni batuk belum lelang ni, batuk arba'in ni. Tu. Yang kedua contoh mudah lah. Apa tujuan Allah ciptakan manusia? Jelas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah padaku. Jadi Allah ciptakan kita ni, satu tujuannya apa? Untuk kita ibadah. Tujuannya itu ibadah. Gunanya apa? Ibadah. Jadi gini, supaya mudah, mikrofon ni untuk apa diciptakan? Untuk apa? Untuk saya bercakap pelan, suara keluar besar. Ya kan? Ada guna. Kalau saya cakap pelan, suara boleh keluar besar, berarti mikrofon ni ada guna. Tapi kalau saya cakap suara tak keluar, artinya mikrofon ni tak guna. Ya kan? Benda kalau tak guna, mungkin boleh diperbaiki, boleh. Kalau tak boleh kasih baik, macam mana? Buang. Kacamata ni macam mana? Gunanya apa? Untuk saya baca, nampak tulisan besar. Artinya ada guna. Manfaatnya ada manfaat. Kalau pakai kacamata tulisan tak nampak, macam mana? Tak guna kacamata ni. Betul? Sama dengan handphone ni. Gunanya apa? Untuk saya boleh bercakap dengan orang jauh. Ni nak bagi tahu sikit ni. Ini kan nak bagi tahu sikit. Sekarang susah betul lah. Malam saya tengok suami isteri makan dekat restoran. Saya dengan orang rumah saya lah, merenung 2 orang. Saya cakap,
Cuba perhatikan suami isteri di restoran, dua orang makan, isteri asyik main handphone, suami main handphone. Di mana mesranya? Ya kan? Di mana mesranya itu? Tak ada. Handphone ni gunanya mendekatkan orang jauh. Ya kan? Ini ada dekat pun jadi jauh. Macam mana? Sekarang ni isteri lah, bukan saya samalah, suami isteri sama. Isteri sekarang ni, suami tak ada rumah tak masalah. Suami tak balik tak kisah. Jangan handphone tak balik. Kalau handphone tak ada rumah, baru dia risau. Betul dia kan? Ya kan? Handphone, kalau suami tak rumah tak ada masalah, dia relax je. Tapi kalau handphone tak ada kat rumah, bising dia. Dulu saya ingat lagi, kalau suami belum balik, isteri tak boleh tidur. Ya kan? Suami belum balik, isteri tak tidur. Sekarang balik ke tak balik, jadi handphone ada kat tempat tidur. Betul lah, ini handphone dahsyat. Dahsyat, dia katakan. Dalam bilik dan suami isteri, saya banyak suami komplain. Semua tanya tapi tak bagi tahu je. Saya selalu ditanya sama suami, ni hati-hati yang punya handphone ni lagi. Ustaz, saya tu betul Ustaz cakap, Ustaz cakap rumah Ustaz kan, masuk bilik kadang-kadang saya pun, rumah saya asyik handphone asyik, itu je Ustaz. Kalau kita pun cakap dia asyik main handphone. Biar awak main juga apa? Tapi tengok dia main, siapa main juga lah kata. Sama jugalah. Cuba kalau dalam bilik, stop handphone. Bercakap dengan mak bapak, stop handphone. Ini dengan cakap dengan mak, handphone boleh main juga lagi. Apalah budak-budak sekarang ni. Cuba. Okey. Kalau handphone kita call tak boleh jawab, orang call kita tak boleh, artinya handphone ni tak guna. Betul tak? Sama kan? Allah suruh kita ibadah, terutama solat, tapi dia tak nak solat, dia tak nak ibadah. Ini nak cakap apa ni? Tak guna punya orang kan? Kan? Bahasa mudah kan gitu. Tak guna punya orang. Lain boleh cakap tak guna punya orang, semua mengamuk. Semua nak marah. Padahal dia tak faham tujuan hidup. Dia tak mengerti. Nah, orang yang solat berarti dia faham tujuan hidup ini. Saya nak tambah sikit, sekedar mengulang-ulang kaji lah. Kalau kita di dunia Singapura, kalau kat Singapura ni, kalau tak ada IC macam mana? Singapura tak ada, IC tak ada. Kalang kabut. Ya kan? Nak masuk hospital tanya apa? IC dulu. Nak pergi bank buka akaun tanya apa? IC dulu. Nak buat lesen tanya apa? IC dulu. Apa pun kita nak buat kat Singapura ni, yang pertama dia tanya apa? IC. Kalau IC ada, insya-Allah semua boleh buat yang lain. IC ada, yang lain boleh buat. Kalau IC tak ada, macam mana? Tak boleh buat apa? IC tak ada, apa nak buat? Tak boleh buat apa. Samalah. Kalau di dunia ni, di Singapura ni, yang penting IC. Nanti di akhirat yang penting apa? Solat. Solat. Awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah solat. Iza saluhat sayur amalu, wa iza fasalat sayur amalu. Kalau solatnya diterima, yang lain diterima. Kalau solatnya ditolak, yang lain ditolak. Kalau di dunia pertama tanya apa tadi? IC. Ada IC, yang lain boleh buat. Tak ada IC, stop, tak boleh buat apa pun. Di akhirat nanti ditanya solat. Kalau solatnya ada diterima, yang lain ibadah lain diterima. Kalau solatnya tak ada, nah, apapun kebaikan yang kita buat ditolak, kan sayang.
Makrifat, faham, mengerti, understand. Tu dia. Jawa cakap ngertos. Dah apa lagi? Orang tak tahu cakap apa lagi. Jadi orang yang solat itu orang yang faham akan tujuan hidupnya. Ingat, Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan, dunia ni Allah ciptakan untuk kita manusia. Ya, dunia ni Allah ciptakan untuk kita manusia. Tapi kita manusia Allah ciptakan untuk akhirat. Nah, kena faham. Kita bukan untuk dunia. Dunia ni bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Nah, kena faham lagi tu. Kadang-kadang nak kena jelaskan. Dunia ni bukan tempat tinggal, tempat apa? Tempat meninggal. Nah, tu dia dunia ni. Saya semalam, 2 hari yang lalu, memang banyak jalan, banyak pengalaman, bagus lah. Satu makcik, dia ada tamu. Ini cerita biar kita faham. Jadi dia penat. Jadi jadi dia kata suami dia, kalau rehat-rehatlah dulu. Ya kan, nanti solat isyak tu boleh belakang lah apa. Tak apa, rehat dulu. Boleh-boleh dululah. Nanti abang bangunkan. Apa kata isterinya? Ya, kalau bangun. Kau tak bangun macam mana? Saya takkan tidur selagi belum solat isyak. Maka dia solat isyak. Dan itulah solat isyak yang terakhir bagi dia. Pada sujud terakhir beliau meninggal dunia. Tengok. Bayangkan kalau dia mati belum solat macam tadi. Mati dalam maksiat. Yang makcik keropok pula, aku tidur dulu, nanti isyak baru solat, nanti bangun tidur solat. Ya, kalau bangun. Sekali bangun tak bangun pun sara abadi macam mana? Tak. Hati-hati, ya. Wa aslul iman. Ini dia. Dan solat itu pokoknya iman. Iman tu apa ya? Keyakinan. Betul. Saya percaya sama Allah, berarti saya beriman pada Allah. Betul. Saya percaya ada akhirat, berarti saya beriman dengan akhirat. Okey. Jadi iman itu perasaan, sebuah perasaan percaya, yakin, itu iman lah. Nah, nak buktikan iman itu betul ada atau tidak macam mana? Nah, itulah amal itu. Saya contoh lagi ni, contoh, selalu buat contoh bagus. Ini kipas angin ini hidup, kenapa boleh hidup? Karena ada current. Betul? Ada current. Dari mana tahu current ada? Hidup. Current tu kan tak nampak. Current tak nampak. Nah, membuktikan current itu ada atau tidak, maka dia hidup. Sama, iman itu pun tak nampak. Tak nampak. Untuk buktikan imannya ada atau tidak, maka dia solat, itu bukti. Kalau pas di stop kontak dah tak hidup-hidup, berarti kan current yang tak ada. Kalau current tak ada, memang tak hidup. Walaupun kipas ni harga mahal, walaupun lampu harga mahal, kalau tak ada current macam mana? Tak hidup juga. Kalau suami cakap pagi-pagi yang I love you, siang I love you, malam I love you, duit belanja tak bagi you, macam mana? Boleh? Pagi I love you, petang I love you, malam I love you, duit belanja tak bagi you. Ya kan? I love you tu, cinta tu tak nampak. Betul? Dia perlu dibuktikan. Suami cakap I love you, bagilah, ulurlah duit belanja, baru betul I love you dia. I love you, duit belanja tak bagi. Sila-sila isteri cakap apa? Sadap you. Ya kan? Lagi teruk. Ya. Jemaah, ini saya nak bagi tahu sikit, jangan marah. Boleh?
Jangan marah. Iman ni kan percaya, ya kan? Iman ni percaya pada Allah, beriman pada Allah. Percaya pada akhirat, beriman pada akhirat. Apa lagi? Percaya dengan malaikat, beriman dengan malaikat. Saya nak tanya sikit. Jawab dengan jujur. Ya, jangan dipaksa, jawab dengan jujur dengan apa yang kita faham. Soalan saya tu, iblis tu beriman tak pada Allah? Itu soalan saya tu. Beriman kan? Iblis percaya dengan Allah apa? Khalaqtani min narin, katanya. Engkau ciptakan aku dari api. Jadi iblis juga beriman pada Allah. Cuma iblis tak nak tunduk pada perintah Allah. Betul? Jadi kalau soal beriman, iblis beriman. Cuman dia membantah perintah Allah. Dia tidak mau sujud pada perintah Allah. Betul? Inilah masalah sangat berat ni. Ini tu nak berat nak. Borek dia nak cakap ni. Betul? Tak sampai hati nak cakap. Betul lah kan? Tak sampai hati nak cakap tu. Berapa banyak orang kita kalau tanya, kau percaya dengan Allah? Percaya. Kau percaya tak ada akhirat? Percaya. Kau sujud tak? Itulah masalah. Kacau dah. Sujud tak sujud? Soalan saya, apa bezanya dia ni dengan iblis? Ini kan kasar tu kan. Tapi itulah problemnya. Nanti kalau tanya mati, nak masuk surga je. Iblis tu kan dalam surga. Iblis tu kan dalam surga tu hari. Iblis dah dalam surga, tak nak sujud, kena keluar. Kau ni belum masuk lagi, dah tak sujud, nak masuk pula. Tengok macam mana. Macam mana sekarang? Iblis tu dalam surga. Dalam surga iblis tu tak sujud, kena keluar. Lah, dia belum lagi masuk surga, dah tak sujud, nak masuk pula. Dia ingat dia ahli jawatan kuasa surga, ya kan? Macam dia ahli jawatan kuasa surga, memang masuk aja. Itu kadang-kadang susah nak cakap. Jadi solat itu pokoknya iman, kuncinya iman, buktinya iman. Iman wal amal qarinan, kata Nabi. Iman dan amal tu saudara kembar, tak boleh pisah. Macam duit siling lah. Duit siling tu kan beza tu. Kita ni jangan macam jantung pisang. Tahu jantung pisang? Tahu pisang? Tak tahu pisang? Kacau. Pisang tu ada jantung, betul tak? Tapi tak ada hati. Faham? Pisang tu ada jantung tapi tak ada hati. Itulah dia. Jadi batang pisang dia tu ada jantung tapi tak ada hati, artinya tak ada perasaan. Itulah dia. Tu tak bukan marah bagi tahu. Kalau fikir-fikir, apa berat solat ni? Angkat takbir bukannya berat sangat. Angkat batu boleh, angkat kayu boleh, takkan angkat takbir tak boleh. Ini rahsia dia ni. Ini angkat takbir ada hidayah. Tu pokok iman. Saya tambah sikit lagi biar mantap dia. Kalau dah lepas cakap begini, boleh runding dengan suami cakap. Kadang-kadang kita cakap dengan anak, dengan suami, nak keluarkan dalil-dalil banyak, tak faham dalilnya, ya kan? Bagi dia contoh-contoh yang senang. Abang janganlah macam batang pisang. Apa tu? Batang pisang tu ada jantung bang, tapi tak ada hati. Macam abang lah, ada jantung tapi hati tak ada. Asyik nak marah je. Itu dia. Tak ada hati nak sayang, tak ada hati nak sembahyang, tak ada hati nak buat baik. Itu dia. Batang pisang. Cuba fikir baik-baik. Ni fikir baik-baik. Ni batuk tak lagi. Ini kita naik MRT lah. Ya, supaya senang. Saya kasih contoh. Saya nak cari contoh yang cepat faham. Gini, saya MRT kat Hougang ni tak begitu faham sangat. Yang faham tu MRT kat Bugis. Tahu Bugis MRT kan?
Tahu? Okey. Ada dua arah tu. Satu arah Pasir Ris, satu lagi arah Jurong. Betul kan? Okey. Satu arah Pasir Ris, satu arah Jurong. Sekarang kita berada di stesen MRT Bugis. Okey. Ada dua arah kan? Okey. Sekarang kita nak ke mana tujuannya? Saya nak ke Jurong, Ustaz. Kalau kita nak ke Jurong, maka kita mesti ikut arah, ambil MRT arah mana? Arah Jurong, insya-Allah sampai Jurong. Betul? Pandai Cipah. Kalau kita nak pergi Pasir Ris, maka kita kena ambil MRT arah Pasir Ris. Betul? Artinya sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk. Okey. Kalau begitu, kita langsung buat contoh. Sekarang kita berada di dunia, hidup dalam dua simpang, satu arah ke surga, satu arah ke neraka. Betul? Okey, saya balik lagi tadi. Sekarang awak nak ke mana? Saya nak ke Jurong, Ustaz. Oh, nak Jurong lalu sana, ambil arah sana. Asal ambil arah Pasir Ris. Tak apa, Ustaz. Kalau Allah takdirkan sampailah, Ustaz. Sampai tak? Tak sampai. Kenapa tak sampai? Karena melawan arah, melawan takdir. Betul? Walaupun semua orang berdoa, dia ambil arah Pasir Ris, tapi dia nak ke Jurong. Kita tolong doakan, ya Allah, sampaikanlah dia ke Jurong, ya Allah. Sampaikanlah dia ke Jurong, ya Allah. Padahal dia ambil arah mana? Pasir Ris. Agak-agak sampai tak? Tak sampai juga. Bukan tak kabul doa, bangang kita ni. Dah tahu kawan tu ambil arah Pasir Ris, kita sibuk kepo nak doakan ke Jurong. Macam mana? Sama kan? Kita di dunia ni hidup dalam dua simpang, satu arah surga, satu arah neraka. Sekarang pertanyaannya, kita nak ke mana? Itu aja persoalannya. Saya nak ke surga, Ustaz. Ambillah jalan arah ke surga. Solat tu jalan ke surga lah. Amal soleh jalan ke surga. Betul? Kalau dia tak solat, tak nak buat baik, tapi nak pergi ke surga, sedangkan jalan yang dia tempuh arah ke neraka, impossible lah dia boleh pergi surga. Walaupun berbuih mulut berdoa. Bukan salah doa. Tak, doa tak salah apa. Yang salah dia. Sama kan? Kita makan, sudah makan kenyang. Kalau tak makan lapar, itu kan hukum. Kalau dia makan dia kenyang, dia tak makan lapar, selesai. Sekarang dia tak nak makan, kau makanlah, nanti lapar. Tak. Kalau Allah takdirkan kenyang, try lah. Buatlah. 3 bulan meninggal kau. Kenapa? Kerana melawan takdir, melawan ketentuan. Kau nak kenyang, kau makan. Tak nak makan, kau lapar. Itulah hukum. Kau nak masuk surga, kerjakan amal soleh, mantapkan iman. Kau iman tak jaga, amal tak buat, macam mana nak masuk surga? Dia mati mabuk, kaki judi, kaki perempuan. Sekarang mati nak minta surga pula. Saya selalu cakap, orang kalau mabuk mati, jangankan masuk surga, masuk Johor pun kena tolak. Kan? Pergi Johor, orang mabuk pergi Johor ke? Pergi Batam, kena tolak. Tengok. Tuh. Wa aslul iman. Jadi orang yang solat itu berarti dia faham, berarti dia dapat membuktikan keimanannya, kepercayaannya. Sebaliknya, orang yang tak nak solat, maka imannya diragukan. Saya tak nak katalah macam iblis kasar sangat, tapi itulah contoh dia. Tak apa contoh lagi. Ya. Orang yang solat tu apa? Selanjutnya,
Wa ijabatud doa, doanya terkabul. Syarat doa dikabulkan Allah itu orangnya mesti solat. Orang kalau tak solat, berbuihlah mula berdoa. Tapi ustaz kan, saya tengok ustaz, ada kawan saya ustaz tak solat. Tak solat ustaz, tapi dia rezeki banyak ustaz. Dia berdoa minta rezeki banyak, kasih ustaz. Oh bagus. Umur dia panjang ustaz, tak pernah sakit-sakit ustaz. Tak macam saya ustaz, solat rajin tapi hidup susah je ustaz. Saya solat rajin ustaz, tapi penyakit silih ganti datang ustaz. Macam mana? Saya minta sembuh ustaz, tapi tak sembuh juga. Kawan saya tak solat ustaz, tak pernah masuk hospital. Oh, yalah. Ini kena faham. Kalau orang tak faham, begitulah cakap dia. Nak jelaskan apa? Ingat baik-baik. Pemberian Allah itu ada dua macam. Jangan ingat asal Allah kasih baik, Allah kasih baik. Tidak. Saya ulang balik. Pemberian Allah itu ada dua macam jenisnya. Satu jenis disebut nikmat. Saya ulang balik. Satu jenis pemberian Allah namanya apa? Nikmat. Apa itu nikmat? Yang disebut nikmat ialah apabila Allah kasih kita sesuatu, maka kita akan mensyukuri pemberian itu. Setelah kita syukuri pemberian itu, kita akan gunakan pemberian itu ke jalan yang Allah ridha. Setelah itu apa? Dengan pemberian Allah itulah mendekatkan kita masuk surga. Namanya nikmat. Apa yang Allah kasih, itulah yang mengantarkan kita masuk surga. Ada satu lagi pemberian namanya istidraj. Istidraj. Istidraj apa? Pemberian yang Allah kasih tetapi menjauhkan dia dari Allah, mendekatkan dia pada neraka. Dia banyak duit dia. Duit dia banyak, rumah besar ustaz, tapi dia tak pernah kasih makan anak yatim. Mintalah, kau tolong anak yatim. Tak ada yatim tak ada. Dia boleh belanja orang tu makan sampai $300, boleh. Tapi nak tolong anak yatim $5 susah sangat. Kenapa? Karena pemberian yang Allah kasih untuk mendekatkan dia ke neraka. Duit banyak ustaz, banyak duit ustaz, gaji besar, tapi tak ada hati nak pergi haji. London boleh pergi, mana lagi? New Zealand pergi, mana lagi? Holland. Siapa pernah pergi Holland? Tak pernah pergi Holland? Saya lama kat Holland. Saya pernah sarahan di Holland dulu. Ya, masjid kat Holland. Masjid apa? Masjid Taqwa. Siapa yang pernah ke Holland tahulah ada masjid Taqwa. Sekarang masjid tu dah kena roboh. Dia boleh pergi London, dia boleh pergi Australia, dia boleh pergi New Zealand, dia boleh pergi Paris, Europe, tapi dia tak ada hati nak pergi haji. Tu dia. Bila sebut haji aja belum ada panggilan. Tu dia. Itu namanya istidraj. Anak sekolah tinggi-tinggi sampai mana-mana sekolah, tapi tidak dimasukkan ke madrasah. Apa yang terjadi? Gaji besar, rumah besar, tapi dalam satu rumah tu tak ada orang yang solat. Sekarang pilih. Rumah saya 3 bilik ustaz, 3 bilik, tapi suami ustaz selalu jadi imam. Anak saya pula ustaz tak tinggalkan solat ustaz. Lepas maghrib dia tak tengok TV, baca Quran. Solat subuh kadang-kadang saya lambat bangun, anak saya bangunkan ustaz. Suka tak? Apa gunanya rumah besar, ya kan? Tapi anak, aduh hai,
Kita cakap sepatah, dia 10 patah. Macam mana? Jadi pemberian Allah tu dua. Satu disebut istidraj, yang satu lagi apa tadi? Nikmat. Jadi jangan tengok kaya orang. Beruntung orang kaya tapi nikmat. Dia duit banyak, harta banyak, gaji banyak, tapi hartanya itu digunakannya untuk apa? Untuk beramal baik. Itu nikmat, ya. Saya salut orang Singapura. Ada satu hamba Allah, dia tak jauh dari sinilah rumah dia. Saya ingat tak jauh lah dari sini. Orang dia selamba je, macam tak yakin. Betul. Tengok mukanya tak yakin, selamba orang dia. Jemaah tahu tak? Dia dah bangun 7 masjid. Saya tak nak tunjuk orang dia, tapi dia selalu Anaim. Dia dah bangun 7 masjid di Indonesia. Saya pernah diminta mentransfer duit. Tak, tolong transfer duit Ustaz, nak buat masjid. 7 masjid dia buat, bayangkan berapa banyak pahala dia tu. Ya kan? Orang kaya tu, tapi dia tak lupa. Ada lagi satu, saya dapat SMS 2 minggu yang lalu. Ustaz, tolong Ustaz kira berapa nak buat masjid, biaya dia. Wah, ada orang tanya Ustaz. Bayangkan. Saya bilang bagus, tapi saya tawarkan dia, kalau masjid bagus tapi masjid dah banyak, maka saya selalu sarankan buatlah rumah tahfiz, pondok tahfiz. Jadi kalau jemaah ada nanti nak buat pondok tahfiz, saya boleh siapkan. Bayangkan kalau satu huruf dia baca, 1 pahala, 10 pahala. Nah, kalau setiap Quran yang dibaca, hafal Quran, ada berapa? 50, 100 orang yang habis Quran di rumah tu nanti. Kita dah meninggal, dia baca Quran, dia ajarkan. Siapapun yang belajar di rumah tahfiz itu, ya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, siapa-siapa berminat boleh nanti jumpa saya lah. Kita ada program nak buat pondok tahfiz nanti. Baik. Jadi syarat supaya doa kita Allah kabulkan macam mana? Solat. Kerana itu syarat ijabah doa, syarat dikabulkannya doa. Dan solat itu pun sebagai doa. Maka jemaah yang berbahagia, jadi walaupun orang itu solat, orang itu berdoa banyak tapi tak solat, maka Allah tidak kabulkan. Okey. Selanjutnya, wa qabulul a'mal. Orang yang solat itu, maka amalnya diterima semua. Ini tadi saya bacakan hadis Nabi di awal kajian kita tadi. Awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah solat. Yang pertama Allah tanya nanti pada kita di hari akhirat, solat. Iza saluhat sairu amalu, wa iza fasadat sairu amalu. Yang pertama Allah tanya di akhirat, solat. Kalau solat diterima, yang lain diterima. Kalau solat ditolak, yang lain ditolak. Sekarang begini, ada orang sedekah banyak, zakat dia keluarkan, dia buat baik terus, tapi tak solat, macam mana? Macam mana? Tidak ada nilai kebaikan di situ. Ustaz, macam ini not fair lah Ustaz. Tak adil lah Ustaz. Walaupun dia tak solat, tapi dia pernah tolong orang miskin Ustaz. Takkan tak ada kasih pahala? Komplain konon. Walaupun tak solat, tapi dia puasa Ramadan lah Ustaz. Dia tak solat Ustaz, tapi dia buat bubur Ramadan juga. Dia kacau-kacau kat masjid buat bubur, ada juga kan.
Ada yang buat bobo tapi tak solat. Ada. Tapi tak sinilah. Sana kat Amerika ni. Dia tak solat ustaz. Tapi dia pernah sedekah tolong orang miskin. Takkan tak kasih pahala? Oh. Okey lah, jangan marah. Gini. Contoh paling mudah. Saya kasih contoh paling mudah. Begini. Besok saya pergi pump station, Shell punya station. Senang kan? Jual minyak kan? Shell. Okey. Apa orang Shell tu buat, pekerja dia buat, saya ikutlah. Dia tuangkan minyak, saya pun ikut tuangkan. Kerja ya. Saya tengok dia sapu-sapu, saya pun ikut juga sapu, bersihkan jugalah. Oh, saya tengok dia bersihkan kaca kereta orang, saya pun ikut bersihkan. Okey. Oh, ada kereta datang, saya pun masukkan tuang minyak. Okey. Soalan saya pada jemaah, kira-kira saya ada gaji tak? Tak ada gaji. Dia sama buat apa? Apa dia buat, saya buat apa? Pasal nama saya tak ada terdaftar sebagai staff di situ. Betul tak? Betul? Jadi sebaik apapun saya rajin, macam mana pun saya kerja kat sana, saya tak ada gaji pasal tak ada nama kat sana. Samalah. Sebaik macam mana pun perbuatan kita, kerana tak solat, tak ada nama, tak ada dalam senarai orang solat. Itu masalah. Kadang-kadang kena faham, kena jelas satu-satu. Padahal tua-tua ni nak cakap pekak mengamuk, nak cakap bangang mengamuk. Nak kena jelaskan satu buat contoh, ya kan? Padahal senang je ilmu dia. Ada gini. Kalau kita biasa makan nasi lemak pagi, hari-hari makan nasi lemak, sekali kedai nasi lemak tu tutup, macam mana? Tutup nasi lemak tu. Risau kita. Kenapa dah hari-hari makan nasi lemak dia? Alamak, tutuplah kedai tu. Alamak, mana cari nasi lemak? Tak samalah. Tengok. Kenapa? Kerana dah biasa makan nasi lemak dia. Betul? Kena hari-hari. Kalau tak dapat, tak sedap. Tapi kalau orang dah biasa tak makan nasi lemak, dia biasa je. Samalah. Kalau dah hari-hari orang solat, hari-hari solat, dia rasa tak sedap kalau tak solat. Itulah dia. Membiasakan itulah. Biasakanlah. Sebulan itu. Saya kasih ilmu dia 2. Ni. Sama ada merasa atau tak merasa, wallahu alam. Tapi inilah kenyataan, ini realiti dia. Dalam riwayat dikatakan, siapa-siapa yang lama dah tak solat, dah lama, dah 3 tahun pencen, atau dah 5 tahun pencen, tak solat-solat, sekarang dia nak solat, maka ada 2 tantangannya. Dalam riwayat dikatakan, ada 2 tantangannya kalau nak solat. Ulang balik. Pertama apa? Dah lama tak solat, sekarang nak solat. Maka tantangan pertama, selalu buang angin. Allahu Akbar waladhdallin. Dia pula amin dulu. Selalu buang angin. Tu tengok. Ambil untuk. Nanti solat lagi. Itu jam pula, sujud terakhir itu jam dia nak buang. Allahu Akbar. Batal lagi, ambil uduk. Itulah perlawanan. Kerja setan pula dia. Sampailah 2 minggu. Kadang-kadang ada yang tak tahan tu. Mak, asal mak tak sembahyang lagi. Macam mana mak nak sembahyang? Situ kentut je. Malaslah. Setan bertepuk. Salam satu Malaysia. Merdeka. Malaysia boleh. Ya kan? Setan bertepuk. Kenapa? Kita dah kalah. Lawan 2 minggu. Sekarang jemaah, saya tanya, biasa tak ambil uduk maghrib sampai isyak? Tahan tak? Tahan kan? Tapi kalau orang baru solat, dia tak boleh. Cubalah tak saya. Ambil uduk maghrib, baru nak
Ghairil maghdu, itu jam dia nak break dance gini-gini dah, goyang dah. 2 minggu nanti. Kalau dia biasa ambil uduk maghrib sampai isya pun tahan. Kenapa? Karena setan dah tak boleh kacau. Nah, kalau itu lepas, maka muncul tantangan yang kedua, kata Nabi. Yang kedua ni tantangannya apa? Was-was. Dia tak kentut. Allahu Akbar. Kata gatal. Bersih kata bersih ni. Mulai. Bersih kata bersih. Cuci tadi ni. Macam tak bersih lah. Geli je. Kata Nabi, teruskan solat, teruskan. Tu setan bekerja di situ. Dia hembus-hembusnya benda tu. Dia terus solat. Kalau ini dah lepas, tak ada masalah lagi dah. Sekarang saya tanya jemaah yang dah biasa solat ni, dah ambil uduk rasa gatal tak? Tak ada pun gatal. Cuma nanti kalau yang lama tak solat, gelisah dia. Bersih ke tak bersih? Bersih ke tak bersih? Jemaah, ini saya nak sampaikan sikit. Kalau kita solat, ragu, Ustaz. Saya tadi solat ragu lah, Ustaz. Apa dia? Nak kata kentut, tak terasa pula. Tapi ragu, Ustaz. Saya kentut kata tak kentut. Jemaah, Nabi cakap harus yakin. Kalau timbul keraguan, jangan. Harus yakin 2. 1, dengar tak bunyi dia? Tak dengar, Ustaz. Tak ada bunyi? Tak ada. Bau? Tak ada bau, Ustaz. Solat terus. Baca. Tak betul lah tu. Dia 2 tu. Kadang dia tak bunyi, bau dia boleh tahan. Ya kan? Ada tak bau punya, ada yang tak ada bau, tapi bunyi pula, kalah bom. Jadi orang tu kentut, buang angin tu, bahasa halusnya buang angin lah. Ya kan? 2. Pertama, pastikan ada bunyi. Tak ada bunyi, Ustaz. Bau? Bau pun tak ada. Berarti kau bukan, kau langsung solat. Jangan ragu. Jangan dibatalkan pula. Tapi Ustaz tak ada bunyi, Ustaz. Bau dia boleh tahan, Ustaz. Bau durian. Durian pun sangking, Ustaz. Kalau tak ada bunyi tapi ada bau, batal lah. Dia 2 tu aja. Pertama bunyi, kedua bau. Okey, jalan. Okey. Okey. InsyaAllah kita sambung minggu depan lagi. Jadi syarat salat dikabulkan doa kita yang pasti berdoa setiap hari, syarat untuk dikabulkan dia mesti solat. Kalau dia tak solat, maka Allah tidak akan mengabulkan semua doanya, insyaAllah.